Tuan-tuan ingat, hari ni kita kisah berkenaan dengan seorang sahabat Nabi bernama Tufail. Tufail buat apa? Dia mengislamkan Abu Hurairah. Dan dia syahid dekat mana? Dia syahid dekat peperangan Al-Yamamah lawan Nabi palsu. Dan dia ada anak dia putus tangan waktu berperang dengan dia, dan anak dia juga syahid dalam peperangan Yarmuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, kita semua redha Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Wa bil islami dina, dan agama Islam merupakan agama kita. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul dan utusan dari Allah kepada kita semua. Yang dihormati tuan pengurusi masjid, yang dihormati juga barisan para imam, para bilal, seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Tariq bin Ziyad, dan seluruh para tetamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat Al-Quran daripada Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ila akhir ayat. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ayat ini bermaksud innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah, orang yang boleh duduk di atas rumah Allah ini, innama ya'muru masajidallah, sesiapa yang memakmurkan rumah Allah ini, man, siapa? Allah kata amana billah wal yaumil akhir. Dia ini adalah orang yang taat kepada Allah dan taat kepada, yakni dia percaya, beriman pada hari akhirat. Tuan-tuan, bila sebut ya'muru masajidallah, siapa-siapa yang mengajak orang datang ke rumah Allah, bukan sekadar mengajak orang datang ke rumah Allah, bahkan kalau dia jadi pengurusi masjid, niat dia untuk mengajak orang datang ke rumah Allah, maka dia tergolong dari golongan orang ya'muru masajidallah. Kalau orang jadi bendahari masjid, dia jaga duit dan dia gunakan duit yang orang dermakan ini digunakan untuk tarik orang datang ke rumah Allah, dia tergolong dalam ya'muru masajidallah, orang memakmurkan rumah Allah. Orang setiap usaha buat kertas kerja, buat program itu, program ini, maka dia tergolong dalam ya'muru masajidallah. Dan unit media sebagainya, orang yang duduk bertungkuh lumuh sebagainya untuk memakmurkan rumah Allah, macam-macam cara sekarang. Ada sekarang budak minat main game, jadi masjid kena ada wifi, baru budak mari duduk masjid. Masjid letaklah wifi, jadi budak datang mari masjid. Itu salah satu cara nak bagi orang datang memakmurkan rumah Allah. Walaupun dia datang main telefon, tapi masa budak dia main telefon, masa besar dia kita tak tahu lagi. Mungkin dia duduk di meja ni, dia tolong bagi kuliah pada Korea di sini. Sama juga tuan-tuan tengok dalam TikTok, Facebook sebagai banyak cara orang guna untuk ya'muru masajidallah. Orang nak memakmurkan rumah Allah, ada setengah masjid
Kalau tak buat makan, orang tak ramai. Jadi masjid ni kena buat makan, baru ramai orang. Jadi keputusan ahli mesyuarat kaki tangan masjid sebagainya, kata setiap malam kita kena buat makan, barulah orang rasa meriah mari masjid. Gitu. Itu adalah salah satu cara ya'muru masajid Allah. Dan tuan-tuan juga orang yang hadir ke rumah Allah walaupun tak ada satu pun jawatan di dalam masjid ni, tetapi datang ke rumah Allah, tuan-tuan juga tergolong dalam orang innama ya'muru masajid Allah. Orang yang makmurkan rumah Allah. Bila orang makmurkan rumah Allah, Allah sebut apa? Man. Siapa? Amana billah wal yaumil akhir. Bila orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, natijah dia apa tuan-tuan? Natijah dia adalah mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing ada peranan dalam ya'muru masajid Allah. Jadi tuan-tuan, kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi beri kita satu ketaatan kepada Allah. Masih lagi orang, saya mari tadi daripada IM tu. Biasa kalau subuh saya kuliah subuh di Masjid Jamek Kepadang. Kalau nak pergi ke kuliah subuh tu, kalau subuh 15 minit tu sampai dah. Kalau maghrib ni tuan-tuan kena gerak setengah jam sebelum. Tambah lagi 15 minit. Berpusu-pusu dengan orang keluar daripada pantai Sepak, keluar daripada pantai Kepadang sebagainya, jam. Jadi kita kena bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala kerana orang lain sibuk waktu maghrib dalam kereta lagi. Waktu maghrib dalam kereta, kita masih lagi dapat melangkah kaki untuk duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada satu hadis Nabi, walakinnallah la yu'tidin illa liman yuhib. Akan tetapi Allah akan berikan agama ini kepada orang yang Allah sayang sahaja. Yakni orang-orang yang boleh duduk, Allah bagi kefahaman agama ini hanyalah kepada orang yang Allah sayang sahaja tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung kitab kita tuan-tuan. Kita dah masuk kisah yang ketiga tuan-tuan. Pada kali ini kitab Suwaru min Hayatus Sahabah ditulis oleh Dr. Rafa' Al-Bashar, merupakan ketua Persatuan Ulama Sirah di Mesir, dan dia menulis kitab Suwaru min Hayatus Sahabah ini. Jilid pertama ada 20 orang sahabat. Di kalangan sahabat yang saya baca 20 orang ni, tuan-tuan mungkin kenal, tapi tak kenal cerita jalan hidup dia. Tapi macam mana cerita para sahabat pun yang saya cerita ni, mesti ada kaitannya dengan akhlak Rasulullah kepada dia. Dalam kita baca akhlak sahabat ni, tetapi tidak semena-mena kita menyebut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Jadi bukan sahaja kita belajar sifat sahabat ini, tetapi kita belajar juga akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, kita masuk. Sahabat yang ketiga disebut dalam kitab Suwaru min Hayatus Sahabah adalah seorang sahabat bernama Tufai Ibnu Amr Ad-Dausi. Bila sebut Ad-Dausi ni tuan-tuan, dia merupakan seorang pemimpin di dalam kalangan orang Arab. Sebelum dia masuk Islam, sebelum dia bertemu dengan Rasulullah, Amru Ad-Dausi ni, Ibnu Amru Ad-Dausi ni merupakan seorang yang hebat dah. Seorang yang hebat macam mana? Rumah dia diceritakan oleh ulama sirah, sebelum dia masuk Islam pun dia pemimpin kaum Dausi. Tufai ni dia pemimpin kaum Dausi. Rumah dia ni tak pernah apa? Tak pernah hilang daripada dapur dia berasak. Duk berasak semua dapur dia. Jadi menyebabkan kalau kita lah pemimpin ni, dapur duk berasak semua. Orang datang rumah dia, dia jamu. Orang datang rumah dia, dia jamu. Dia ni merupakan pemimpin yang baik. Dan bukan sahaja pemimpin yang baik, Tufai bin Amru ini seorang yang pandai bersyair. Bila kita sebut orang yang pandai bersyair, tuan-tuan kena ingat dia ni merupakan orang yang cerdik. Sebab orang Arab dulu tak ramai orang yang pandai dalam segi bahasa. Tapi kalau sebut orang yang pandai bersyair ni, maksudnya dia pandai menyusun kata-kata kosa dalam bahasa Arab. Jadi dia seorang pemimpin di Bani Ad-Dausi.
Nama dia At-Tufail bin Amru Ad-Dausi. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada satu ketika bila duduk di tempat dia, maka dia pun nak pergilah ke Mekah untuk menziarahi Kaabah. Orang zaman dulu pun sebelum datangnya Rasulullah, mereka dah keliling Kaabah dah. Tetapi tawaf mereka itu bukanlah kerana Allah, tapi tawaf mereka itu hanya untuk kurniaan kepada berhala. Sebab itulah datang Islam. Kalau kita baru-baru ni kita buat ibadah korban, sebelum ni bangsa Arab jahiliah dah ada korban dah. Korban mereka untuk siapa? Untuk berhala. Dah ada dah tawaf mereka untuk siapa? Untuk berhala. Tetapi datangnya Islam, tawaf ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Korban ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan Tufail bin Amru ni dia pun pergilah ke Mekah untuk menziarahi Kaabah. Dia nak mengelilingi Kaabah. Jadi pada waktu itu dia pergi ke Mekah itu, pada waktu itu berlaku pergolakan antara Nabi dengan kafir musyrikin Mekah. Jadi dia datang ke Mekah tu pada waktu tengah bergolak. Maksudnya orang Mekah tengah menentang Nabi, Nabi pula tengah menyebarkan dakwah. Jadi bila At-Tufail bin Amru ini pergi ke Mekah, disambutlah At-Tufail ni oleh siapa? Oleh pemimpin-pemimpin Arab Quraisy. Dia sambut At-Tufail, dia bagi air Zam-Zam, dia bagi makanan-makanan yang sedap, dia jamu At-Tufail ni. Dan At-Tufail juga merupakan pemimpin, jadi dia layan VIP lah. Bila dia layan VIP tuan-tuan, maka tengah makan tu, waktu At-Tufail ni tengah makan, maka pembesar Mekah ni, Arab Quraisy pun ceritalah satu benda. Dia kata macam mana? Mereka berkata, wahai Tufail, engkau telah datang ke negeri kami sedangkan ada seorang lelaki yang gila mengaku sebagai Nabi. Ni pemimpin Arab Quraisy bagi tahu ni. At-Tufail tengah jamu makanan sedap-sedap, pandai pemimpin Arab Quraisy. Tak ada lah dia mari bagi tahu terus. Dia jamu makan dulu, nak bagi lembut hati orang. Nak bagi minum dulu, bagi makan sedap-sedap kambing. Jadi waktu tu baru dia bagi tahu. Bila dia bagi tahu, dia kata, ada di tempat aku sekarang ni, pemimpin Arab Quraisy bagi tahu, ada seorang lelaki yang mengaku sebagai Nabi. Lelaki ni gila, dia kata. Dan dia telah banyak menyusahkan urusan kami, wahai Tufail, dan merobek kesatuan kami dan memecah belahkan masyarakat kami. Kami sangat takut hal ini juga terjadi kepada kaummu sebagaimana yang kami alami sekarang. Janganlah engkau berbicara dengan lelaki itu, janganlah engkau mendengar perkataannya, ucapannya bagaikan sihir yang dapat memisahkan antara anak dengan bapa, memisahkan isteri dengan suami, memisahkan saudara mara yang lain. Oh, jahat tuan-tuan pemimpin Arab ni. Nabi tengah sebar dakwah, tetamu datang daripada luar masuk ke Mekah, benda ni yang bagi tahu. Kalau kamu dengar perkataan daripada Nabi Muhammad, seorang lelaki bernama Muhammad ni, nescaya bila kamu balik ke kampung kamu, penduduk kamu akan berpecah belah. Kalau kamu ada isteri, kamu akan berpisah dengan isteri kamu. Kalau orang yang ada suami akan bercerai dengan suami dia, maka berpecah segala kesatuan dan institusi keluarga rosak. Bila kamu mengikut ajaran Muhammad. Ni yang dikatakan oleh pemimpin Arab Quraisy kepada semua tetamu yang datang pada waktu itu. Maka bila Tufail ni dengar cerita daripada pemimpin Arab Quraisy, dia jadi takut. Macam kita lah tuan-tuan dok, bagi tahu. Hari ni tak di viral dekat Facebook, gajah lalu depan Masjid Tariq Ziyad. Dok. Anak-anak pun ayah pecing tau. Mata naik motor tak apa nampak. Ayah jangan pergi masjid hari ni. Ada gajah lalu depan Masjid Tariq Ziyad. Ayah-ayah pun takut juga main dalam hati tau. Ni gajah pijak kereta tau. Kemek juga. Jadi Tufail ni ditakutkan begitu, menyebabkan Tufail ni mari dalam hati dia rasa takut untuk mendengar perkataan daripada seorang lelaki yang diberi nama Muhammad ini.
Maka apa yang Tufail buat tuan-tuan? Waktu nak tawaf keliling Kaabah, apa Tufail buat? Dia buat apa? Dia ambil kapah, dia tutup telinga dia. Sampai satu tahap dia tak nak bagi dengar perkataan Nabi Muhammad, dia ambil kapah, dia tutup telinga dia dan dia tawaf. Jadi ketika aku pergi ke masjid untuk tawaf keliling Kaabah, untuk meminta berkat daripada berhala dan berhaji untuknya, aku menutup telinga dengan kapas agar tidak terdengar ucapan Muhammad. Namun tatkala aku memasuki masjid, aku dapati Muhammad sedang solat di sisi Kaabah dengan solat yang berbeza dengan tata cara solat kami. Jadi walaupun dia tutup telinga dia dengan kapah, dia masuk je masjid, dia tengok Nabi Muhammad ni sedang solat di Kaabah, di hadapan Kaabah, dengan tata cara solat berbeza dengan cara solat dia. Benda ni mula-mula yang menarik perhatian Tufail bin Amru ni. Maka dia beribadah dengan cara ibadah yang berbeza dengan cara ibadah kami. Pemandangan itu membuatkan aku senang, ibadahnya menarik minatku, sedikit demi sedikit tanpa aku sedari aku mendekatinya. Tufail ni tuan-tuan bayang, waktu dia keliling Kaabah. Waktu tu dia cuba jauh dengan Nabi Muhammad. Telinga tutup dengan kapah. Waktu duduk keliling Kaabah, mata dia tengok Nabi Muhammad sedang semayang. Lama-lama dia tak perasan. Dia pusing-pusing tu makin dekat dengan Nabi Muhammad. Tanpa dia sedari, maka dia makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menjadikan telingaku mendengar sebahagian ucapannya. Aku mendengar suatu ucapan yang sangat baik. Aku berkata dalam hatiku, ibumu telah menghilangmu dengan kematian ya Tufail. Padahal engkau seorang penyair yang cerdas dan pintar. Tidak tersembunyi daripadamu kebaikan dan keburukan. Apa yang menghalangmu daripada mendengar perkataannya? Jadi bila dia duduk dekat dengan Nabi, walaupun telinga dia tutup dengan kapah, dia dengar beberapa bahagian perkataan ayat yang Nabi baca. Jadi mari terdetik dalam hati dia. Dia kata, wahai Tufail, ni dia cakap dengan diri dia sendiri. Wahai Tufail, kamu ni orang cerdik. Kamu ni penyair yang hebat. Kamu ni mak kamu melahirkan kamu, mak kamu dah mati dah. Takkan kamu tak nak tengok kebaikan yang ada pada Muhammad? Tak boleh ke kamu dengar dulu apa ucapan dia? Mari dalam hati dia macam tu. Maka Tufail meneruskan ceritanya lagi. Aku terus berada di situ hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beredar pulang ke rumahnya. Tufail ini buat apa? Dia ikut baginda sampai balik ke rumah. Dan ketika baginda masuk ke rumah, aku ikut masuk dan aku berkata kepadanya, wahai Muhammad, kaummu telah menceritakan begitu begini, menceritakan buruk tentang kamu, menceritakan berkenaan dengan kamu seorang ahli sihir. Kalau aku dengar perkataan kamu, aku akan berpisah dengan isteri aku sebagainya. Maka aku tutuplah telinga aku dengan kapah. Aku tak nak dengar ucapan daripada kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan semuanya kepada At-Tufail ini. Jadi bila dia jumpa Rasulullah, dia minta Rasulullah terangkan apa yang ucapan yang disebut waktu solat tadi. Maka Rasulullah pun menerangkan kepada At-Tufail, maka dibacakan kepada At-Tufail surah apa? Surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq. Al-Ikhlas ni surah benda tuan-tuan. Kul huwallah. Orang Melayu kita ni, Bani Melayu tuan-tuan, saya mengajar kafar tak? Bila sebut surah, bila sebut nama surah ni, orang tak tahu. Bila sebut kepala ayat, orang tak tahu. Orang tahu. Tu specialnya orang Melayu. Bila sebut apa dia? Al-Ikhlas. Mikir 2-3 saat. Bila sebut kul huwallah, ingat. Jadi kepala ayat tu penting. Sama juga surah apa? Surah Al-Masad tak tahu. Al-Masad mana pula? Bila baca kepala ayat tahu. Gitu orang kita. Maka dibacakan oleh Rasulullah dua surah kepada At-Tufail ini. Yang pertama surah Al-Ikhlas, yang kedua adalah surah apa? Surah Al-Falaq. Maka bila Rasulullah baca je dua surah ni, maka Tufail kata apa? Demi Allah, aku tidak pernah mendengar
perkataan yang lebih baik daripada perkataannya, dan aku tidak melihat suatu urusan pun yang lebih adil daripada urusannya. Lalu aku menghulurkan tangan kepada Rasulullah, maka Tufail pun masuk Islam. Dia bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Rasulullah itu merupakan utusan daripada Allah. Maka dia pun masuk Islam. Masuk Islam, At-Tufail ni buat apa? Dia tak balik ke Bani Ad-Dawsi, dia tak balik ke tempat dia. Dia duduk belajar dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk dengan Nabi beberapa seketika. Diceritakan dalam kitab ni beberapa bulan lah, sebulan hingga 2 bulan dia duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Maka dia mempelajari Islam dan menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah bagi dia, sampai masa dia pun baliklah ke mana? Nak baliklah ke tempat dia balik. Dia pemimpin, jadi dia kena balik tempat dia. Maka dia nak balik ke tempat dia, maka dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia bagi tahu, wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang ditaati ahli keluarga aku, dan aku akan kembali kepada mereka. Aku nak ajak mereka masuk Islam. Maka berdoalah kepada Allah untukku, supaya mudah bagi aku nak ajak mereka masuk Islam. Maka Rasulullah pun bila diminta oleh At-Tufail ini untuk berdoa kepada dia, maka terus Rasulullah angkat tangan. Rasulullah kata, ya Allah, jadikanlah baginya satu petanda. Bila Rasulullah kata jadikan kepadanya satu petanda, maka At-Tufail ni, tanda apa yang ada pada dia, tuan-tuan? At-Tufail ni bila Rasulullah doa jadikan satu petanda kepada dia, maka mata dia ni macam spotlight. Mata dia macam spotlight. Mata dia ni jadi terang. Disebut dalam kitab ini, Suwarun min Hayatus Sahabah, tatkala dia berdiri di hadapan mereka, terpancarlah cahaya di antara kedua matanya seperti cahaya lampu. At-Tufail berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah cahaya ini bukan pada wajah aku, tetapi pindahkanlah cahaya ini ke tempat lain, supaya kaum aku tidak mengatakan aku ni jadi cacat sebab meninggalkan agama yang lama. Asalnya petanda, bila doa daripada Rasulullah suruh bagi petanda kepada Tufail, mata dia jadi terang. Disebut dalam kitab mata dia seperti lampu. Maka bila jadi lampu, Tufail ni risau. Bila balik jumpa keluarga dia, jumpa masyarakat dia, orang kata kamu ni masuk Islam lah, sebab tu mata kamu jadi cacat. Maka sebab itulah dia doa pada Allah, ya Allah, pindahkanlah cahaya ini ke tempat yang lain. Maka dengan izin Allah, Allah memindahkan cahaya daripada mata dia ke mana? Pindah ke kayu tongkat dia. Maka disebut dalam kitab sirah, bila Tufail ni turun daripada bukit, turun ke luar-luar bukit, nampak seperti cahaya yang menerangi setiap lorong-lorong yang dia lalui. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada sahabat Nabi bernama Tufail. Okey, kita dengar hebatnya sahabat ni, dia ada mengislamkan seorang sahabat Nabi yang hebat. Saya ni, kalau tuan-tuan pernah dengar nama, mesti pernah dengar nama dia. Hadis sangat glamour diriwayatkan oleh seorang sahabat ni, diislamkan oleh Tufail ni. Okey. Bila dia balik ke kampung dia, dia mula-mula dia berjumpa dengan ayah dia. Dia cakap macam mana kepada ayah dia? Wahai ayah, kita dah tak boleh duduk sekali dah, wahai ayah. Ayah dia kata, kenapa? Sebab aku telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama kamu lain, agama aku lain. Kita dah tak boleh duduk sekali. Jadi sebab Tufail ni sebelum Islam dia dah baik dah. Bila dia masuk Islam, ayah dia kata macam mana? Kalau itu pilihan agama kamu, maka aku sebagai ayah kamu akan masuk juga Islam mengikut kamu. Oh, hebatnya tuan-tuan. Sebab itulah Islam ni, dakwah bil hal ni, ud'u ila fi sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, ni benda yang paling penting. Dengar tengok Tufail ni, anak soleh, anak yang baik, dia masuk Islam, ayah dia tak lawan sikit pun. Dia kata tak boleh duduk sekali sebab saya masuk Islam. Ayah dia kata tak apa, aku pun masuk Islam juga, jika itu pilihan kamu. Settle dah, ayah dia masuk Islam. Maka dia pun pergi pula dekat isteri dia. Bila isteri ni panjang pula ceritanya, no? Bila isteri ni, masing-masing ada isteri tahulah, panjang pula ceritanya. Jadi bila macam tu, dia pergi ke isteri dia bagi tahu, wahai isteriku, kita tak boleh duduk sekali dah.
aku telah masuk agama lain, itu aku mengikut agama Nabi Muhammad. Sama yang dia bagi tahu kepada ayah dia. Maka isterinya kata, kalau begitu aku pun nak masuk juga agama kamu. Maka At-Tufail ni pun suruhlah isteri dia pergi mandi. Pergi mandi, rupa-rupanya kolam tu, tempat mandi tu berdekatan dengan berhala. Jadi isteri dia tanyalah, wahai Tufail, adakah kamu masih takut kepada berhala sedangkan kamu masuk agama lain? Jadi Tufail bila dengar jawapan daripada isteri dia macam tu, dia dah belajar dengan Nabi Muhammad ni, berhala tak boleh buat apa-apa pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Bila isteri tanya takut pada berhala, maka Tufail marah. Tuhan kata, sesungguhnya berhala yang kita sembah, nenek moyang kita sembah, tidak akan dapat melakukan apa-apa tindak balas kepada kita, apa-apa bala kepada kita kecuali Allah. Aku suruh kamu mandi di situ bukanlah kerana aku takut kepada berhala, tetapi tempat itu adalah tempat yang tersorok. Jadi orang tak nampak. Maka selesailah, isteri dia pun masuk juga Islam. Dan tetapi perkara yang paling sedih sekali buat Tufail bila dia pergi kepada masyarakat. Settle dah keluarga dia masuk Islam dah. Dia pergi kepada masyarakat. Bila dia pergi kepada masyarakat, orang tak terima dakwah dia. Seorang pun tak masuk Islam daripada Bani Ad-Dawsi kecuali seorang orang yang hebat, kalau saya sebut nama, iaitu Abu Hurairah. Tuan-tuan, Abu Hurairah ni diislamkan oleh Tufail Amru Ad-Dawsi. Kita tahu nama Abu Hurairah ya. Kita tak tahu nama siapa yang mengislamkan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni rupa-rupanya diislamkan oleh At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Bukanlah Abu Hurairah zaman kecil lagi dia masuk Islam, tak. Abu Hurairah ni diislamkan oleh orang lain, kemudian menjadi ahli hadis yang sangat hebat. Maka dalam ramai-ramai masyarakat dia dakwah, seorang je masuk Islam, iaitu Abu Hurairah. Maka bila seorang ni masuk Islam, At-Tufail kata tak boleh pergi ni nak dakwah kat kaum kita ni. Kita kena pergi Mekah semula. Kita kena pergi jumpa dengan Rasulullah. Maka Tufail pun bawa lah Abu Hurairah pergi berjumpa dengan Rasulullah balik di Mekah. Maka bila pergi ke Mekah, bagi mendapatkan cara terbaik agar dakwahnya diterima oleh kaumnya, At-Tufail mengajak Abu Hurairah pergi bertemu dengan Rasulullah di Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada At-Tufail, beban apa yang sedang kamu tanggung wahai Tufail? Bila Tufail ni ajak Abu Hurairah jumpa dengan Rasulullah, sampai-sampai je bukan Tufail tanya Rasulullah, Rasulullah tanya sahabat dulu. Dia tanya macam mana? Rasulullah tanya, wahai Tufail, beban apa yang kamu sedang tanggung sekarang wahai Tufail? Beban apa yang kamu sedang tanggung sekarang? Maka dijawab oleh Tufail, bila Rasulullah tanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum aku ni, di hati mereka ni ada penyakit, iaitu penyakit kekafiran yang sangat mendalam. Ketaatan mereka menyembah berhala sangat kuat ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bangun dan berwuduk, kemudian Rasulullah melakukan solat, kemudian baginda menadah ke tangan sekali lagi, ya Allah. Rasulullah berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada kaum Daus, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaum Daus, berikanlah hidayah kepada kaum Daus. 3 kali Rasulullah berdoa. Maka Tufail pun baliklah ke Bani Ad-Dawsi, balik ke rumah, ke kampung halaman dia balik. Maka selepas berdakwah kepada kaum dia, berlalulah masa peperangan Badar. Rasulullah pun dah berhijrah ke Madinah. Berlakulah peperangan Badar, peperangan Uhud dan Khandaq. Maka selepas peperangan Khandaq tu, At-Tufail pun datanglah berjumpa dengan Rasulullah. Bawa berapa orang? 80 keluarga masuk Islam daripada kaum dia. Sebab itulah doa Rasulullah ni jangan main-main. Kalau kita ingat doa Rasulullah, ada satu hadis Rasulullah naik mimbar, tuan-tuan ingat? Yang Rasulullah sebut 3 kali amin. Di antara doa yang Rasulullah amin, doa Jibril pada waktu itu adalah, yang pertama, apabila orang yang mendengar nama Rasulullah tapi dia tidak selawat kepada Rasulullah, maka celaka bagi dia. Rasulullah sebut amin. Yang kedua, orang yang ada mak ayah,
tapi mengabaikan mak ayah dia, Rasulullah buat amin. Mendoakan amin juga. Jadi yang ketiga, orang yang datang bulan Ramadan pada dia tapi dia tidak menggunakan bulan Ramadan itu secara sempurna dan baik, maka celakalah bagi dia. Rasulullah mengucapkan amin. 3 doa ni waktu Nabi naik mimbar, Rasulullah mendoakan amin. Nak kata makbulnya doa Nabi ni adalah kita perlu ikut apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga berbalik pada kisah ni, Rasulullah mengaminkan doa kepada Bani Dausi sebanyak 3 kali. Selepas 3 peperangan, Tufail ni bawa 80 keluarga bersama dengan dia berjumpa dengan Rasulullah. Bila ramai orang Bani Dausi datang jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah suka sangat. Rasulullah suka dan Rasulullah bagi hadiah kepada Tufail dan seluruh Bani Ad-Dausi ni harta rampasan perang. Bagi duit kepada dia, bagi harta rampasan perang kepada Bani Dausi. Dan Tufail kata, wahai Rasulullah, boleh tak jadikan Bani Ad-Dausi ni merupakan sayap kanan di setiap kali peperangan Islam. Maka Bani Dausi ni menjadi kelompok yang setiap kali peperangan mesti dia menjadi orang-orang yang terdahulu yang akan masuk dulu peperangan. Habis cerita yang dia Islamkan penduduk dia, maka kita masuk bab yang macam mana dia memecahkan seluruh berhala yang berada di tempat dia, di kampung dia. Maka bila At-Tufail ini bersama dengan Nabi sehingga berlaku Fathu Mekah, kita fahamlah bila sebut Fathu Mekah ni, Nabi masuk ke Mekah kembali. Nabi masuk ke Mekah kembali dan Tufail ni minta satu permintaan dengan Nabi. Tufail minta macam mana? Wahai Rasulullah, utuskanlah aku kepada Zulkarnain. Zulkarnain ni nama berhala yang berada di kampung dia. Zulkarnain. Zulkarnain, Lata dan Uzza, ni antara berhala-berhala yang ada di Arab. Kalau di Mekah, glamour Lata dan Uzza. Kalau baca kisah kenapa dijadikan berhala ni, Lata ni dan Uzza merupakan, diceritakan oleh bangsa Arab, dia merupakan pasangan kekasih. Jadi kan dijadikan berhala di Mekah, Lata dan Uzza. Tapi bahala yang glamour dekat Bani Dausi nama dia Zulkarnain. Jadi Tufail pun minta bila Islam dah kuat, waktu berlaku pembukaan kota Mekah balik, maka dia minta dengan Rasulullah, boleh tak Rasulullah, aku nak pergi pecahkan semua berhala yang berada di kampung aku. Maka Rasulullah membenarkan, mengizinkan Tufail. Maka Tufail bawa lah tentera bersama dengan dia pergi balik ke kampung halaman dia. Waktu tu orang bukan Islam dah tak boleh sekat dah, sebab orang Islam dah kuat. Maka Tufail pun pergi di hadapan berhala. Maka orang yang bukan Islam duk peluk berhala dia, tak nak bagi Tufail ni pecahkan berhala. Maka dialihkan orang-orang tersebut. Maka dengan lantang Tufail mengatakan, wahai Zulkarnain, aku bukanlah penyembahmu, kelahiran kami lebih awal daripada kelahiranmu, aku akan membakarmu. Maka Tufail bin Amru Ad-Dausi ni membakarlah semua berhala-berhala, patung-patung yang ada di kampung halamannya. Maka bila dia bakar seluruh patung itu, maka masuklah Islam keseluruhan Bani Ad-Dausi. Mana makbulah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kisah dia pecahkan berhala, kita masuk kepada kisah bagaimana At-Tufail ini dia ikut Nabi, dan bukan sekadar ikut Nabi, dia ikut khalifah selepas Nabi. Antaranya dia sempat menyertai peperangan adalah peperangan apa? Peperangan Al-Yamamah, iaitu zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, kalau sebut peperangan Al-Yamamah, tuan-tuan kena ingat Nabi palsu. Nabi palsu. Nabi palsu ni, Nabi palsu Musallamatul Kazzab. Nama dia Musallamatul Kazzab ni, tuan-tuan nampak ngaku Nabi palsu ni, kalau dekat Malaysia ni memang pengikut dia tak ramai. Tetapi peperangan Al-Yamamah ni diceritakan orang Islam 10,000, agak-agak berapa ribu orang ikut Nabi palsu ni. Diceritakan dalam kitab sirah lebih kurang 4 hingga 5 kali ganda orang ikut Nabi palsu ni, tuan-tuan. Kita pandang lekehnya. Dan kalau baca sirah,
bagaimana ni Nabi palsu ni terjadi. Waktu Nabi Rasulullah hidup, dia ada dah. Dia buat apa? Dia hantar surat kepada Nabi macam mana? Dalam surat tu tersebut, wahai Muhammad, mu nak jadi Nabi, aku pun nak jadi Nabi, jadi mu ambillah dunia ni mu separuh, aku separuh. Mu jadi Nabi dunia untuk separuh, aku jadi Nabi dunia untuk separuh. Dia pernah hantar surat kepada Nabi, tapi Nabi tak dan untuk menyelesaikan urusan Nabi palsu ini, iaitu Musallamatul Kadzab, tapi dipimpin oleh Abu Bakar. Maka pada waktu inilah diselesaikan ataupun berlakulah peperangan Al-Yamamah untuk menentang orang yang tak nak bayar zakat, orang yang murtad, semua ikut Musallamatul Kadzab. Bila Nabi, tuan-tuan ingat mukjizat Nabi, pernah dengar cerita air tak cukup masa peperangan, apa Nabi buat? Nabi celuk jari, betul tak? Sehingga air itu mencukupi untuk semua para sahabat. Jadi bila dengar Nabi celuk jari dalam air itu tak habis, Musallamatul Kadzab ni nak buat juga. Dia nak cakap dia ada mukjizat. Jadi dia buat apa, tuan-tuan? Dia ludah dalam telaga. Dia kata, kalau aku ludah dalam telaga ni, nescaya telaga ini tak akan kering sampai kiamat, dia kata. Apa yang jadi, tuan-tuan? Bila dia ludah je ada air liur dia dalam telaga, esok air telaga tu kering. Pernah sekali dia nak buat mukjizat dia. Orang ni kepala botak. Sebab dia nak ikut mukjizat Nabi menyembuhkan penyakit. Mata Sayyidina Ali tak nampak sakit mata. Rasulullah ludah menggunakan alium Nabi, letak pada mata Sayyidina Ali, sembuh. Jadi dia kata dia pun boleh rawat penyakit juga. Dia pun ludah atas kepala orang yang botak. Dia kata orang tu bukan botak lagi, ada rambut sikit-sikit. Jangan terasa lah antara kita ada rambut gugur ya. Jadi rambut tu orang tu sikit-sikit. Jadi dia nak lebat rambut. Jadi dia suruh Musallamatul Kadzab, Nabi palsu ni, ludah atas kepala dia, semoga rambut ini tumbuh. Dan bila Musallamatul Kadzab ludah saja atas kepala dia, rambut dia tak tumbuh sampai dia mati. Dan Nabi buat surah apa? Surah labah-labah. Surah labah-labah, surah lebah. Jadi dia nak buat surah juga. Surah dalam kitab dia sendiri, dia nak buat surah baru. Dia kata dia pun dapat wahyu juga. Apa dia? Surah apa? Ad-Difda'. Tuan-tuan tahu Difda' ni apa? Surah nama dia katak. Jadi kalau kita dengar surah apa? Surah gajah, kan? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dalam surah Al-Fil itu bukan cerita pasal gajah, cerita pasal tentera bergajah. Tetapi bila Musallamatul Kadzab ni dia buat surah Ad-Difda', dia cerita pasal katak, tuan-tuan. Katak ni boleh duduk atas darat, boleh duduk dalam air, dia telar dalam air. Dia cerita benda tu. Jadi tuan-tuan, kita fikir Allah lekehnya Nabi palsu, tapi masa peperangan Al-Yamamah 40,000 orang ikut dia. 10,000 sahaja tentera Islam waktu itu menentang dia. Nanti kita akan masuk seorang sahabat Nabi bernama Barra bin Malik, iaitu abang kepada Anas bin Malik. Dia inilah yang membunuh, ataupun dia inilah yang masuk dalam kubu terakhir Musallamatul Kadzab, dan yang membunuh Musallamatul Kadzab ini adalah Ikrimah. Tuan-tuan, Ikrimah ni ada satu kisah apa? Seorang pembunuh yang masuk syurga. Dia bunuh siapa? Dia membunuh Hamzah, pak saudara Nabi. Tapi dia masuk syurga kerana apa? Dia bunuh balik Musallamatul Kadzab menggunakan tombak yang sama, dia bunuh pak saudara Nabi, Ikrimah. Jadi kita akan masuk juga kisah Ikrimah, tapi dipendekkan cerita. At-Tufail ini sempat dengan peperangan Al-Yamamah dan dia syahid di peperangan Al-Yamamah. Maka dipendekkan cerita, tuan-tuan, ada berapa minit lagi? Ada 6 minit lagi. Jadi sebelum peperangan Al-Yamamah berlaku, At-Tufail ini mimpi. Dia mimpi apa? Dia bermimpi, dia bagi tahu kepada para sahabat, dia bermimpi kepalaku telah dicukur habis, lalu keluar seekor burung daripada mulut aku, dan ada seorang wanita berusaha memasukkan aku di dalam perutnya. Manakala anakku Ammar bersungguh-sungguh mengejarku, tetapi terdapat hijab yang memisahkan aku dengan dia. Jadi dia mimpi, dia kata dalam mimpi aku tak aku nampak apa? Kepala aku ni kena cukur sampai botak.
Ada seorang perempuan cuba memasukkan aku dalam perut dia, dan anak aku ni sedang mengejar aku tetapi tak dapat kejar aku. Jadi dia tanya para sahabat, wahai sahabatku, apakah alamat daripada mimpi ini? Dia tanya. Jadi para sahabat kata, mimpi ini merupakan mimpi yang baik wahai Tufai. Maka bila disebut macam tu, maka At-Tufai membalas, demi Allah, aku juga mentakwilkan mimpi itu. Kepalaku yang dicukur itu bererti kepala aku ini akan dipotong oleh musuh. Kepalaku dicukur ini bererti kepalaku akan dipenggal. Burung yang keluar daripada mulut aku ini merupakan roh aku yang akan keluar daripada badan aku. Wanita yang berusaha memasukkan aku ke dalam perutnya adalah bermaksud bumi yang digali untuk menguburkan jenazah aku. Dan aku ingin sekali terbunuh di dalam keadaan yang syahid. Dia kata, bila sahabat kata, wahai Tufai, ni mimpi yang baik. Dia pun kata, aku juga berfikir mimpi yang aku dapat ni merupakan mimpi yang baik. Aku berhasrat, aku ini syahid di dalam peperangan Al-Yamamah. Jadi, bila dia berhasrat syahid ni tuan-tuan, kata At-Tufai lagi, adapun anak aku yang nak ikut aku dalam mimpi tu tak dapat, dia juga ingin mati syahid. Tetapi dia kata bukan tak dapat, dia kata insya-Allah anak dia pun juga akan dapat mati syahid. Dia kata macam tu. Dan berlakulah peperangan Yamamah tuan-tuan, orang Islam dibunuh. Pada waktu tu nanti saya cerita waktu kisah yang kelima, Bara bin Malik, nanti saya cerita lebih terperinci macam mana peperangan tu berlaku. Ni saya cerita pendek sahaja. Berlakulah peperangan Al-Yamamah, orang Islam ditekan sampai satu tahap, sampai ke kemah pemimpin, sampai ke kemah panglima tentera dah. Panglima tentera, kalau tuan-tuan nak tahu, bila peperangan dulu, barisan depan ni bukan panglima lagi. Ada satu kemah akan diletakkan panglima dekat tengah-tengah. Maka orang peperangan Al-Yamamah ni, barisan Nabi palsu ni, dia buat serangan sehingga sampai ke kemah tu, menyebabkan antara yang syahid adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama At-Tufail ibnu Amr ad-Dausi. Maka syahidlah seorang sahabat Nabi bernama Tufai yang kita cerita pada hari ini. Maka dia menemui syahid, dan anak je nama Ammar tadi yang kita cerita, anak dia nama Ammar berperang juga, bermati-matian, tetapi dia tak syahid. Dia tubuh dia penuh luka dan tangan dia telah putus, dipotong oleh musuh. Jadi At-Tufai ni syahid dah. Yang dia mimpi anak dia tak boleh ikut sekali, betul. Anak dia luka parah sampai tangan ni putus, tetapi tak dapat syahid. Maka bila dah berakhir peperangan Yamamah, maka sampailah anak dia ni, Ammar ni, hidup sehingga pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab. Pernah terjadi satu kisah, Saidina Umar ni buat majlis makan. Bila buat majlis makan, Ammar bin At-Tufai ni makan sekali dengan Saidina Umar. Bila dia makan dengan sekali, tiba-tiba Ammar ni dia malu. Sebab apa dia malu tuan-tuan? Tangan dia tak ada. Nak makan nasi, tangan dia tak ada. Jadi dia malu dengan Saidina Umar. Makin lama makin mundur daripada tempat makan yang Saidina Umar duduk. Maka berkata Saidina Umar, kenapa dengan kamu wahai Ammar? Apakah kamu berasa malu dengan tanganmu itu wahai Ammar? Maka ditanya oleh Umar, wahai Umar, apa nak lari daripada tempat kamu makan ni? Sedang apa kamu nak malu dengan tangan kamu macam tu? Maka jawab Ammar, betul wahai Khalifah, aku ni malu dengan keadaan diri aku. Sebab tu nak beredar daripada majlis makan tersebut. Maka Umar berkata, demi Allah wahai Ammar, sesungguhnya aku tidak akan menjamah makanan ini sehingga engkau menghulurkan tanganmu yang kudung itu menyentuhnya dahulu. Saidina Umar kata, akhlak sahabat Nabi ni ikut Nabi tuan-tuan. Tangan kudung Ammar ni, Umar kata, kalau kat tangan kudung kamu, tangan cacat kamu tak sentuh makanan ni, aku tak sentuh makanan hari ni. Kamu kena sentuh dulu tangan kudung kamu ini pada makanan tersebut, baru kami semua akan makan. Maka jawab lagi Saidina Umar, demi Allah, Umar kata, tiada seorang pun daripada kalangan kami yang masuk syurga sebahagian daripada tubuhnya, kecuali kamu, tangan kamu telah masuk syurga sebelum kamu masuk syurga. Jadi, dan Ammar ini, anak pada Tufai ini mengidamkan
syahid semenjak bapa dia syahid, dan dia juga syahid dalam peperangan Yarmouk yang Ammar ikut berperang, dan dia berusaha bersungguh-sungguh melawan musuh hingga mengecapi syahid yang dia idam-idamkan. Habis kisah tuan-tuan. Perkara yang tuan-tuan kalau tak boleh ingat panjang kisah saya hari ni, tuan-tuan ingat hari ni kita kisah berkenaan dengan seorang sahabat Nabi bernama Tufail. Tufail buat apa? Dia mengislamkan Abu Hurairah. Dan dia syahid dekat mana? Dia syahid dekat peperangan Al-Yamamah lawan Nabi palsu. Dan dia ada anak dia putus tangan waktu berperang dengan dia, dan anak dia juga syahid dalam peperangan Yarmouk, tuan-tuan. Habis kisah yang ketiga, dan insya-Allah tuan-tuan ada masa akan datang kita akan sambung kisah yang keempat dalam kitab Suwarun min Hayatus Sahabah. Mudah-mudahan kisah pada hari ini menjadi pengajaran dari sudut sifat para sahabat, akhlak Nabi kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita masuk syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lain kali. Segala yang baik itu datang pada Allah, yang lemah yang kurang itu kelemahan daripada saya. Saya mohon maaf tuan-tuan, dan insya-Allah kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.